Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik murid-murid, pada hari ini cikgu akan teruskan kepada subtopik pembelajaran kita seterusnya. Sebelum tu, cikgu akan imbas kembali terlebih dahulu mengenai subtopik yang telah kamu pelajari pada kelas yang lepas. Baik murid-murid, pada kelas yang lepas kamu telah pelajari mengenai pengasasan Kesultanan Pahang. Okey, seperti yang kamu lihat ini adalah bendera Pahang. Okey, cuba teka bendera ini merujuk kepada negeri Pahang. Okey, jadi dalam pembelajaran kita pada kelas yang lepas, kita telah pelajari mengenai siapa pengasas bagi negeri Pahang dan juga kronologi berlakunya Kesultanan Pahang. Okey, jadi pada hari ini cikgu akan teruskan kepada subtopik seterusnya, iaitu bab 7, iaitu Kesultanan Melayu Perak. Okey, berdasarkan gambar di sebelah kiri ini merupakan bendera bagi negeri Perak. Okey, jadi kita akan belajar mengenai pengasasan Kesultanan Perak dan juga kronologi. Okey, sebelum tu cikgu akan terangkan kepada kamu mengenai objektif pembelajaran, kerana di akhir pembelajaran nanti, cikgu harap kamu semua boleh menghuraikan pengasasan Kesultanan Perak dan juga kamu boleh menghuraikan mengenai kronologi ataupun cara penceritaan bagi pengasasan Kesultanan Perak. Okey, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jadi kita lihat terlebih dahulu mengenai siapakah pengasas Perak. Okey, pada kelas yang lepas, pengasas Kesultanan Pahang adalah keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada zaman kegemilangan. Okey, jadi untuk pengasas Perak pula adalah diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-16. Okey, kesultanan ini lahir selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka. Okey, jadi kita lihat pula kronologi yang berlaku pada Kesultanan Perak. Okey, pada abad ke-15, Perak ini merupakan sebahagian wilayah naungan Kesultanan Melayu Melaka. Okey, pada ketika itu serangan Portugis yang menyebabkan Sultan Mahmud Shah ini dan keluarganya tinggal di Melaka dan bersemayam di Kampar, Sumatera. Okey, maksud bersemayam adalah meninggal di Kampar. Okey, Tun Saban dan Nakhoda Kasim yang merupakan pembesar Perak telah pergi ke Kampar dan menjemput putera Sultan Mahmud Shah, iaitu Raja Muzaffar, dan telah menabalkan Sultan Mahmud Shah sebagai Sultan Perak. Okey, jadi kita lihat pula. Okey, Raja Muzaffar telah pergi ke Perak bersama alat kebesaran, iaitu sebilah pedang curah si manja. Okey, selain daripada itu, keris, Cak Mohor, nobat dan surat ciri juga merupakan salah satu alat kebesaran yang telah dibawalah. Okey, seperti yang kamu lihat, ini adalah contoh Cak Mohor dan ini adalah contoh keris lah. Okey, jadi baginda ini telah berangkat ke Perak bersama-sama dengan anak, isteri, para pengikutnya dan juga pengiring. Okay. Raja Muzaffar telah mengasaskan Kesultanan Perak pada 1528 dan Raja Muzaffar telah diberi gelaran Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah telah mendirikan pusat pemerintahan yang pertama di Tanah Abang, iaitu di pesisir Sungai Perak. Okey.
keturunan baginda ini telah mewarisi takhta sehingga sekarang. Bermaksud pada hari ini pewarisan takhta daripada keturunan mereka masih lagi digunakan pada sehingga kini. Sultan Iskandar Zulkarnain iaitu Sultan Perak ke-15 pada tahun 1752 hingga 1762 selama 10 tahun telah memperkemaskan sistem pentadbiran di negeri Perak, dan baginda telah memperkenankan ataupun telah melaksanakan Undang-Undang 99 Perak. Jadi dia telah menggunakan 99 Perak. Itu untuk kronologi bagi Kesultanan Perak. Baik, cikgu ulang sekali lagi. Raja Muzaffar Perak ini bersama alat kebesaran sebilah padan curah si manja, keris Cak Mohon, nobat dan surat ciri. Jadi kalau ada yang tertanya-tanya apakah maksud surat ciri ni, bagaimana dia punya bentuk. Surat ciri ini merupakan kalimah ataupun ucapan yang berbentuk puisi. Puisi yang memuji kebesaran raja-raja Melayu. Asalnya ditulis dalam bahasa Sanskrit. Bahasa pada zaman dahululah bahasa yang digunakan, tetapi kini kandungannya ditambahkan dengan bahasa Melayu lama dan juga bahasa Arab yang dipanggil sebagai surat ciri. Itu adalah maksud surat ciri lah. Untuk pengetahuan kamu semua, alat kebesaran ni juga digunakan semasa pertabalan raja-raja di negeri Melayu seperti Terengganu, Selangor, Kedah, Kelantan, Perlis, Negeri Sembilan dan Johor yang dikenali sebagai alat regalia. Alat kebesaran ni terdiri daripada pedang, keris, mahkota dan juga nobat. Contohnya kalau di Perak macam cikgu terangkan tadi, dia menggunakan alat kebesarannya itu sebilah pedang curah si manja. Keris Taminsari dan juga mahkota diraja. Jadi itu sahaja untuk Kesultanan Perak. Jadi cikgu akan rumuskan mengenai topik pembelajaran kita pada hari ini, di mana kamu telah mengetahui siapakah pengasas bagi Kesultanan Perak, iaitu keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka, dan juga bagaimana kronologi ataupun cara penceritaan berlakunya Kesultanan Melayu di Perak. Dan apakah maksud-maksud yang terdapat, iaitu maksud surat ciri, alat kebesaran ini digunakan di negeri mana, contoh alat kebesaran, dan juga siapa Tun Saban dan saudara perempuannya, iaitu pembesar Perak. Jadi untuk sebelum kita bersurai, cikgu ada sediakan latihan pengukuhan, di mana yang pertama kamu perlu bina peta minda tentang subtopik ini, iaitu Kesultanan Perak. Cikgu nak kamu bina peta minda secara kreatif dan boleh difahami oleh kamu lah nanti. Yang kedua adalah kamu perlu jawab soalan modul yang diberikan mengenai Kesultanan Perak ni, dan jawapan bagi soalan tersebut kita akan bincangkan di kelas pada minggu hadapan. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Diharapkan kamu semua faham mengenai subtopik yang telah kamu pelajari, iaitu mengenai Kesultanan Perak. Pada kelas minggu hadapan kita akan lihat pula mengenai siapa pengasasan Kesultanan Terengganu dan juga kronologi berlakunya Kesultanan Melayu Terengganu. Cikgu harap kamu bersedia dan membaca mengenai topik tersebut. Nanti kita akan bincangkan pada kelas seterusnya. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.